Saya selalunya berucap 1 jam. Sekarang 11 suku. Terus sampai pukul 12.30 boleh? Tak. Saya kena balik pun. Esok ada lagi program semua. Jadi maksudnya kita, yalah, saya dalam kesempatan 45 minit ini, insyaAllah kita kupas perkara yang bagi saya yang lagi penting ialah kita bawa maklumat itu kepada kawan-kawan yang berada jauh daripada segala benda yang berlaku di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang dan lain-lain. Kita mungkin dalam 2 hari lagi sebelum dibubarkan, saya dimaklumkan berita-berita lah, dia banyak versi lah kan. Ada kemudian versi daripada UMNO ni ada macam-macam versi. Daripada UMNO kalau ada 10 versi, 11 versi tak boleh percaya. Tapi gayanya maklumat yang nampak kuat ialah parlimen dibubarkan hari Isnin. Dan tarikh pilihan raya besar kemungkinan pertengahan November. Jadi saudara-saudari, malam ini pun dah tahu bahawa kita akan masuk dalam pilihan raya dalam keadaan kita bawa payung. Itu kalau tak banjir. Kalau banjir, kalau siapa ada sampan tu dah boleh buat sampan untuk sewakan kepada orang yang nak pergi mundi. Sebab itu kita ada masalah yang paling besar ialah apabila keputusan-keputusan yang cukup besar dan ada kesan kepada rakyat sebegini akhirnya dibuat tanpa ambil kira soal kebajikan rakyat. UMNO Barisan Nasional beritahu bahawa Pakatan Harapan, PKR tak berani nak masuk pilihan raya. Saya selalu sebut kata-kata daripada dulu lagi. Kita masuk pilihan raya kalau macam PKR ni daripada 1999. Kalau DAP lagi lama. Berpuluh tahun pun kita jadi pembangkang. Kita hanya mula jadi kerajaan tahun 2008. Kalau PKR tahun 2004 masuk pilihan raya, menang 1 kursi. Menang kalah asam garam, biasalah. Sebab kebanyakan daripada kami ada kerjaya masing-masing. Kita orang politik yang tidak bergantung kepada politik untuk cari makan. Yang masalahnya ialah yang sebelah sana tu. Dulu UMNO Barisan Nasional, sekarang bila PAS pun ada dalam kerajaan, dia dah merasa nikmat wang mudah. Masuk pejabat, tengok jadual 1 hari, rasmi 10 program. 3 program rasmi jamban. Gaji 70-80 ribu sebulan. Jadi yang takut nak masuk pilihan raya ni sepatutnya ialah orang yang dalam kerajaan lah. Bukannya yang pembangkang. Kita dah biasa. Menang kalah dah biasa. Saya 2018 kempen Satu Malaysia macam ini daripada 2016 tak berhenti tiap-tiap hujung minggu. Keluar masuk lokap 14 kes. Menang, saya tak heran pun. Tak ambil pot pun. Saya terus balik jadi orang biasa. Usahakan syarikat sendiri, keluarga. Saya lagi gembira. Tak ada soal takut kalah. Semua ni tak takut sebab kita tak ada kes. Masalah dia, soal panggil pilihan raya zaman sekarang ni, ini nyawa orang. Dalam keadaan yang semua ramalan cuaca kata, tahun ini banjirnya lebih teruk daripada yang sebelum-sebelum ini. Ramalan cuaca dulu pun, saya ingat sebelum banjir besar 2001, ingat dulu, 5-6 bulan ramalan cuaca dah sebut dah akan banjir besar. Bila Izzat bawa dalam parlimen, tak ada orang dengar. Bila tanya kepada menteri yang bertanggungjawab, Menteri Alam Sekitar yang bertanggungjawab soal banjir, soal cuaca semua, saya tak pernah tengok orang paling confident. Tak tahu tapi confident.
Dengan selamba dia jawab, Malaysia tidak terkesan dengan perubahan cuaca. Jadi jangan 3-4 bulan lepas itu, puluh-puluh ribu keluarga tenggelam. Soal dia tak makan 2-3 hari seminggu tu satu hal. Soalnya bila harta benda dia musnah, siapa nak ganti? Sebab itu kata, kalau kita bangkang sekarang untuk tak buat pilihan raya, dia bukan soal menang kalah sedari-sedari. Saya yakin sebenarnya kalau dia panggil pilihan raya pertengahan November pun, Pakatan Harapan masih lagi menjadi blok paling besar dekat parlimen, bukan UMNO Barisan Nasional. Siapa yang boleh bentuk kerajaan itu, dia akan bergantung kerana dia CP-CP sama kuat sekarang ni. Tapi jumlah kerusi satu blok yang paling besar masih lagi Pakatan Harapan. Masalahnya, rakyat yang kat luar ni tengok, dia kata korang ni gila lah. Orang sibuk soal banjir, orang harga barang teruk, pekerjaan teruk. Kalau banjir yang peniaga-peniaga kecil ni sekali lagi jadi mangsa, tiap-tiap tahun jadi mangsa. 2020 COVID tutup, 2021 tutup lagi, 2022 banjir. Kajian buat apa? Dia sibuk menguruskan pilihan raya. Sebab akhirnya orang yang sama yang akan menguruskan banjir, orang ni jugalah yang akan menguruskan pilihan raya. Pasukan polis, bomba, Jabatan Pertahanan Awam, tentera, pegawai-pegawai daerah pentadbiran di peringkat daerah. Yang ini yang sekarang ni sibuk bermesyuarat tentang persiapan banjir. Tiba-tiba pilihan raya, mereka terpaksa alih tumpuan itu untuk uruskan pilihan raya sebab mereka jugalah yang nak kena selesaikan soal tempat mengundi dan lain-lain. Jadi saudara-saudari, sekarang kita kena terima, kalau dia bubar hari Isnin, kita akan masuk. Kita bukan takut apa-apa, tapi saya harap, satu, kita doa jangan banjir teruk lah. Walaupun ramalan cuaca ialah hujan akan turun dengan mula lebat daripada pertengahan bulan Oktober dan memuncak pertengahan bulan November. Maksudnya kalau dia bubar, mula saja kita nak kempen tu, dia dah mula hujan. Dia akan masa hari mengundi tu, silap-silap hari, masa tu sampan ke, bot ke, pandai-pandai lah sendiri. Bab yang ini yang yalah, sedih pun ada, marah pun ada. Bila kita tengok, cakap macam mana pun, pimpinan UMNO Barisan Nasional ni, dia langsung tak peduli langsung. Zaid Hamidi, tak jauh daripada sini, bahkan Datuk lah. Ekonomi makin teruk. Keadaan pekerjaan tak meningkat. Saya nak tanya adik kakak saudara-saudari yang hadir ni, yang menonton dekat luar. Bila kali terakhir Zaid Hamidi cerita pasal rakyat? Kok dia nak bagi idea lah macam mana nak menyelesaikan masalah harga telur ke? Kok dia ada cadangan kalau dia jadi Perdana Menteri, sebab dia nak jadi Perdana Menteri tu bukan Ismail Sabri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, macam mana dia nak selesaikan masalah kapal yang bermula di Menteri Pertahanan dahulu. Zaman dia lah dia bagi kontrak, habis dah 9 bilion, sampai sekarang satu kapal pun tak ada. Kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, kot dia nak bagi cadangan, macam mana dengan wang yang ada. Mendua tahun malam ni batuk pula lah. Kot dengan berbaki 2-3 bilion lagi, Zaid Hamidi boleh fikir macam mana daripada tak ada satu kapal pun boleh tambah 5 lagi kapal. Orang duk sibuk cerita pasal angkatan tentera, pasal meriam kena sakau, pasal kapal tak ada. Dia Menteri Pertahanan dulu. Ada pernah dengar tak dia cakap apa-apa? Tak ada, saya tengok tiap-tiap hari. Tak percaya pergi tengok kat Facebook dia, tengok kenyataan media dia, tengok laporan-laporan akhbar. Tak ada. Dia ratip satu saja. Pilihan raya, kalau banjir kami redah, kalau banjir kami redah.
UMNO pun macam itu. Bila kali terakhir saudara-saudari tengok perjumpaan UMNO, Barisan Nasional, bincang pasal rakyat? Dulu 3-4 bulan lepas, dia jadi perjumpaan menangis beramai-ramai sebab rindu dekat Najib. Ni kalau saya jumpa Najib, saya nak beritahu kepada dia, saya simpati dengan Najib. Sebab rupanya orang UMNO ni, dia sedih dan menangis pasal Najib sebulan pertama je. Sekarang ada nampak orang UMNO sekarang sedih nak jumpa Najib? Tak ada lah. Hilang lah. Cerita Najib sedih, rindu kat Najib ni tak ada lah. Sebab itu kita ada masalah dalam negara ini. Kerana parti-parti yang mengaku nak jadi kerajaan untuk bantu rakyat ni sebenarnya dia tak sembunyi-sembunyi pun. Dia tak minat langsung pun. Dia fikir, kalau Zahid kita faham lah. Dia fikir kena jadi kerajaan secepat mungkin sebab kes dia akan habis akhir bulan 11. Jadi kena ambil alih kerajaan sebelum kes dia habis akhir bulan 11. Saya sebenarnya fikir-fikir balik, tak apalah nak panggil pilihan raya. Kita dah biasa, kita sedia secepat mungkin. Sebab saya pun letih. Bila tak tahu bila pilihan raya ni, saya tiap-tiap 2-3 hari sekali, saya mimpi bubar parlimen. Oh, dalam mimpi bubar bangun. Allah, tak bubar lagi, mimpi rupanya. Dah 3 kali dah. Yang terakhir, mimpi Ahmad Maslan buat kenyataan bubar parlimen. Jadi tak apalah, lagi cepat bubar lagi bagus. Supaya kita tak mimpi. Tapi saya duk fikir tak, kalau saya mimpi bubar parlimen, saudara-saudari bayangkan mimpi Zahid Hamidi macam mana? Dia tidur, mimpi, dia rasa Najib ada kat sebelah dia dalam sel yang sama. Lagi teruk. Sebab tu saya faham lah kalau dia tak peduli dah semua, asalkan masuk pilihan raya, sebab dia yakin kononnya rakyat akan undi dia. Saya tak bimbang sangat soal rakyat undi siapa ni. Sebab ini proses demokrasi. Masuk pilihan raya, tugas ahli politik macam kami ialah bentangkan, tunjukkan dan yakinkan kenapa patut undi kami, bukan undi UMNO, bukan undi PAS, bukan undi Bersatu, bukan undi MCA. Undi PH. Jadi saya tak bimbang. Kalau dilantik, menang, kita ada tanggungjawab besar. Kalau tak menang, maksudnya kita kena terima maklum balas daripada rakyat. Fikir lagi nak buat macam mana, kita ada masalah. Masalah dia saudara-saudari begini. Kita bukan berada dalam keadaan sebagai sebuah negara dalam keadaan yang baik. Kalau saya selalu bagi perbandingan, kita ni sebenarnya dah sakit. Sakit kalau 10 tahun dahulu mula ada kencing manis, sekarang ni dia dah sampai ke peringkat yang berbahaya. Saya yakin sebenarnya kalau tak pilihan raya kali ini, pilihan raya sekali lagi, PRU 16, memang UMNO Barisan Nasional akan kalah. Sebab mustahil rakyat yang semakin cerdik akan terus membiarkan satu kumpulan orang yang membawa kerosakan demi kerosakan untuk terus berkuasa. Sebab itu kita tengok dari segi sokongan rakyat, tahun 2018 dahulu UMNO jatuh menjunam. Pengundi Melayu kepada UMNO dulu dalam 40 ke 45% purata seluruh negara. Sekarang berapa undi UMNO Barisan Nasional dari tangan Melayu? Sekitar 40 ke 45%, saudara-saudari. Maknanya dah 4 tahun, nak masuk 5 tahun, UMNO tak pulih pun. Dan dia akan makin teruk kerana keadaan makin teruk. Jadi saya tak bimbang soal Pakatan Harapan menang kalah. Dia tunggu masa je. Masalah kita ialah negara kita dan kesan itu akan ada kesan yang besar kepada orang ramai macam saudara-saudari. Lama mana saudara-saudari boleh bertahan dalam keadaan yang makin teruk dan yang paling penting, negara, keluarga yang saudara-saudari nak wariskan kepada anak cucu cicit. Kerana benda yang kita ada sekarang, contohnya rumah kita, kereta kita, pekerjaan kita,
perkara yang kita pun sekarang sudah mengeluh sekarang, belum tentu lagi anak kita, cucu kita akan ada benda yang sama kalau kita tak baiki keadaan negara. Kerana macam saya sebut, kalau orang tu sakit kencing manis, mula dia boleh kawal lagi. Lama-lama dia kena potong kaki. Lama-lama dia kena buang buah pinggang. Dia dah kena dialisis. Lama-lama semua tak kena. Lama-lama dia mati. Kalau nak tengok betapa teruknya keadaan negara sekarang, mudah saja. Tengok bajet yang dibentangkan semalam. Ramai orang tanya, yang itu betul ke kamu dalam TV3 tu dah nak kiamat ke apa? Tiba-tiba TV3 jemput Rafizi masuk. Bukan 10 minit, bukan 20 minit, 4 jam. Live. Memang saya lah, tak ada orang lain yang kalau macam tu rambut botak sikit, ada parut sebab jatuh basikal lah, itu memang saya. Sebab itu kalau bila saya masuk sampai ke TV3 tu kan orang tanya apa perasaan. Salah satu sebab utama saya terjebak dalam politik ni walaupun saya tak minat. Saya duduk kat UK pun, saya bekerja di London masa reformasi, masa PKR mula-mula ditubuhkan. Saya bukan minat sangat pun. Tak tentu pun akan balik Malaysia macam tu. Selagi saya terus kerja kat London, terus duduk kat sana kan. Tapi salah satu benda yang meyakinkan saya bahawa saya terpanggil untuk membantu, salah satunya ialah TV3. Sebab saya tak tahan tengok cara media-media perdana masa itu, TV3, Utusan Malaysia, Berita Harian, digunakan untuk memberitahu benda yang tak betul dan mengada-adakan bagi tujuan membodohkan rakyat. Benda lain tak apa. Sakau duit tak apa lagi, kita boleh kejar dan humban dia dalam penjara. Tapi yang saya tak boleh tahan ialah apabila kita dilayan seperti orang bodoh oleh kerajaan yang kita letak dan bayar gaji. Yang itu saya tak boleh tahan. Jadi bila saya masuk tu, saya ingatlah TV3 dulu macam mana dan sebagainya. Tapi bila saya tengok kawan-kawan media, dia alu-alukan dengan baik, nampak ikhlas, itu juga sejuk hati saya kerana bagi saya itu hasil perjuangan reformasi PKR dan PH yang orang biasa tak nampak dengan jelas. Selepas 20 tahun saudara-saudari, yang muda-muda tak ingat media dulu macam mana. Kami yang tua ni ingat media dulu macam mana. Saya ingat antara perkara pertama yang saya buat sebagai aktivis, masa itu saya Presiden Kesatuan Pelajar. Bila Datuk Seri Anwar kena pecat 2 September, antara tindakan saya yang pertama, saya susun supaya mahasiswa pukul 11 pagi berkumpul bakar utusan kepada media perdana yang digunakan untuk merosakkan fikiran rakyat. Jadi orang macam saya bila akhirnya pusing satu pusingan sampai ke studio TV3 diberi ruang sepenuhnya, saya ingat ini hasil perjuangan kerana media kita pun faham jangan sekali-kali kamu membodohkan rakyat. Lepas ini media semua tahu kalau kamu cuba jadi alat untuk membodohkan rakyat, boykot. Kalau rakyat boykot, macam mana kamu nak bayar pekerja? Pendapatan tak ada. Jadi mana-mana syarikat media tahu rakyat Malaysia sekarang cerdik. Dia boleh pilih mana yang dia nak. Sebab itu saya kata, saya tak bimbang sangat soal pilihan raya. Rakyat akan buat keputusan dan kita akan terima. Yang saya bimbang, macam saya sebut, bila saya tengok bajet yang dibentangkan, kita tahu masalah Malaysia makin parah dan makin parah. Sudah tentulah kalau tengok TV ke apa, menteri ke, dia otak zaman Tok Kadu. Dia fikir dengan mengumumkan bahawa ini bajet paling besar, 372 bilion. Paling banyak, ini akan memenangi hati rakyat. Sebab itu bila dia baca tu dalam parlimen tu sampai 2 jam, dia baca tak berhenti tu. Saudara-saudari ingat tak? Pakcik-makcik yang tengok, saya nak tanya satu soalan. Pakcik-makcik ada dengar tak dia mengupas mengenai masalah negara kita? Masalah kewangan negara kita.
Apa sebenarnya punca yang menyebabkan harga barang tak terkawal, mata wang jatuh, gaji tak naik, pelabur meninggalkan negara, negara makin kurang wang sampai kena berhutang? Dia ada sebut tak? Tak ada. Tak ada. Tu dapat ini, orang ni dapat itu, orang ni dapat ini, sebab dia nak tunjuk kononnya baiknya lah UMNO Barisan Nasional ni kerja dia untuk kebaikan tabur duit kat rakyat. Yang kurang cerdik, geng-geng mak sakau tu, dia duk tepuk tangan lah, kita akan dapat duit banyak lah. Tak cerdik. Duit tu bukan duit kerajaan. Duit tu duit kita. Duit kita sendiri. Kita bagi duit kat dia, kita suruh urus. Kita suruh dia urus supaya keadaan kita lebih baik. Nanti saya bagi contoh macam mana. Jadi kalau dia ambil duit kita, dalam menyusahkan kita. Lepas itu bila dia ambil 100, bagi RM1, kemudian dia beranggapan kita akan berterima kasih dan tutup mata semua perkara lain yang tak betul. Kalau ada orang yang berfikiran macam itu di kalangan rakyat, bodohlah kamu. Itu duit kita. Kalau saya letak wang dalam ASB, ni wang saya. Contohnya pakcik tak? Bubuh duit dalam ASB, kita simpan dengan dia, lepas itu pulangan Allah cenonek 1%. Takkan kita nak berterima kasih kerana kita tahu kalau wang itu diuruskan dengan baik, kita patut dapat 8%. Dapat 1%. Itulah yang berlaku dalam belanjawan semalam. Sebab itu benda pertama saya nak sebut. Saya dah ulas semalam dalam TV3 lah, tapi saya juga tahu ramai yang Pakatan Harapan ni, bukan semua tengok TV3, dia tengok ceramah. Saudara-saudari perasan tak? Satu benda yang tak ada lagi menteri ulas ni. Dia umum 372 bilion sebagai bajet paling besar untuk tabur duit supaya semua orang dapat. Segala jenis pengumuman tu kalau boleh semua dia nak sebut. Sampai bapa tunggal pun dapat kan? Saya ingat selalunya ibu tunggal dapat. Pakcik, kalau bapa tunggal boleh claim. Maksudnya yang duda pun boleh dapat sekarang. Tak pernah ada kategori itu sebelum ini kan. Dia tak satu benda. Tahun ini, ni bulan 10. Berapa ramai yang tahu jumlah yang telah dibelanjakan oleh kerajaan PAS UMNO Bersatu yang ada dekat Putrajaya sekarang? Berapa banyak? Ni sampai bulan 10 ni, belum habis bulan 12 lagi ni, sampai bulan 10. 380 bilion ringgit. Dia umum tahun lepas, dia akan belanja 332. Jadi bila dia umum tahun ini, untuk tahun depan dia akan belanja 372, nampak banyak lah, nampak ada pertambahan 40 bilion. Tahun ini berbanding tahun lepas, 372 berbanding 332. Dia tak sebut, dia rancang belanja 332, dia dah belanja over budget, atas budget ni dah 380 bilion. Maksudnya apa dia? Jumlah yang diperuntukkan untuk tahun depan sebenarnya lebih sedikit daripada yang kita dah sedia ada belanja sekarang. Jadi kalau dengan 380 bilion pun hasilnya kepada rakyat suam-suam, kuku orang kata, tak ada kesan sangat, harga barang tetap naik. Tahun ini jugalah kita ada masalah, harga telur lah, ayam tak cukup lah, segala-galanya. Kalau 380 bilion, kita kucak-kacir macam sekarang, kalau tahun depan perbelanjaan dia lagi sikit, 370 bilion, dalam keadaan seluruh dunia makin bergolak, dan tahun depan dijangkakan ada kemelesetan ekonomi global, pakcik-makcik bayangkan sendirilah, sebenarnya akan lagi teruk. Sudah tentu dia tak sebut. Sebab itu dia tak nak bincang soal masalah, soal diagnosis, soal kenapa salah. Dia nak umum saja. Sebab dia tak nak orang tahu sebenarnya wang tak ada. Dan macam mana teruk pun, dia hanya boleh berbelanja 372 bilion. Itu pun, dia dah akan ambil pinjaman baru 100 bilion, sampai hutang kita akan jadi 1.1 trilion.
Saya nak sebut trilion pun tak reti dah. 1,100 bilion. Ataupun 1,100 juta. Tak boleh kira dah. Kalau kumpul anak batu 1 perak ni, tak cukup. Kalau nak bagi orang kampung faham lagi lah. Orang yang nak faham apa maknanya bila perbelanjaan kita ni makin kurang daripada yang telah diperuntukkan dan dibelanjakan sekarang dan kesan dia. Kita nak masuk raya. 4-5 bulan lagi nak masuk raya tak? Tahun lepas, katakan, mak bapak kita peruntukkan belanja untuk beli baju raya, beli makan, buat rendang, semua RM1,000. Satu keluarga. Dengan RM1,000 tu anak-anak bolehlah dapat baju raya 2 seorang. Rendang adalah rendang ayam pun ada, rendang daging pun ada. Cuba pakcik bayangkan, tahun lepas kita belanja RM1,000 untuk raya. Tahun depan akan datang ni, mak bapak dah awal-awal siap cakap dekat anak-anak, tahun depan kena potong lah. 1,000 tak boleh, kita belanja 700 saja. Jadi maksudnya kalau 700 daripada tahun lepas 1,000, baju raya harga dah naik, ayam harga dah naik, lembu harga dah naik, semua dah naik, duit pula yang kita nak belanja makin kurang. Maksudnya kena potong. Kalau tahun lepas 2 raya, tahun ini 1 baju raya. Kalau tahun lepas ada rendang ayam, ada rendang daging, tahun ini rendang ayam je lah kot. Jadi maksudnya saudara-saudari, kalau kita jadi anak dalam keluarga macam itu, kita mesti tanya mak bapak kita, kita tahu maksudnya mak bapak kita dalam keadaan kesempitan kewangan. Mak bapak kita ada masalah ni sebab dulu dia boleh belanja bagi kita 2 baju raya. Tahun depan dia boleh bagi 1 baju raya saja. Keadaan yang itu jugalah yang sebenarnya boleh dibaca daripada belanjawan yang baru diumumkan. Sebenarnya negara kita ada masalah besar dari segi kedudukan kewangan. Walaupun dia umum macam-macam, hakikatnya sebenarnya peruntukan itu dipotong. Itu belum campur lagi kalau ada pergolakan ekonomi yang kita tak jangka. Harga minyak naik lagi ke? Perang berlarut. Kalau contohnya keadaan di Amerika Syarikat, pelaburan asing makin terus meninggalkan negara pergi ke Amerika Syarikat, keadaan itu makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi sebab itu, soal kita nak masuk pilihan raya ini, dia bukan soal parti mana nak menang. Dia soal sebenarnya, siapa yang saudara-saudari nak lantik. Dan itu satu fardu kifayah yang cukup penting kerana salah buat pilihan, kesan itu ialah kepada 1, 2, 3 generasi akan datang. Siapa yang kita nak lantik untuk uruskan duit kita. Sebab salah lantik kena scam. Sama macam yang orang duk kena scam ni, kamu labur dengan aku sekian-sekian-sekian, dapat pulangan sekian-sekian, janji macam-macam, dia dapat duit, dia sakau, dia kebas, kita habis. 200,000 hilang, 100,000 hilang, 5,000 hilang. Keadaan dia sama. Kita nak lantik kerajaan yang kita rasa boleh membantu kita buat jangka masa pendek, tangani masalah ekonomi harian kita, tetapi pada masa yang sama, perbaiki masalah-masalah asas yang menyebabkan kita berada dalam keadaan sekarang. Baik. Kalau kita nak lantik kerajaan macam itu, apa ciri-ciri dan jenis yang macam mana yang kita nak lantik? Saya boleh sebut dari kacamata pelabur. Sebab saya ada syarikat dan pelabur saya daripada luar negara. Yang Taiwan pun ada, yang Afrika pun ada, yang Singapura pun ada. Saya perhatikan satu benda. Pelabur ni dah, pelabur,
bila dia nak melabur, yalah kita semua ada macam-macam jangkaan lah. Oh, kami akan jadi kaya macam ini, syarikat ada untung macam ini, sekian. Sebelum pun sampai ke peringkat itu, dia nak tengok satu benda. Dia nak tengok orang yang bercakap ini, satu, boleh percaya ke dia ni? Dia ni orang yang jujur ke? Kalau aku bagi duit aku untuk melabur dalam syarikat dia, dia sakau ke tidak duit ni? Aku boleh ke tidak dengan dia? Itu satu. Yang kedua, dia nak tengok dia ni betul-betul ada kepakaran ke tidak? Sebab orang boleh cakap macam-macam. Saya akan bina kereta terbang. Ingat tak menteri bersatu dulu? Dia punya pasal Pakatan Harapan kena maki berkarung-karung. Jadi menteri nak buat kereta terbang. Orang tengok dia, orang lawat. Jadi perkara kedua yang pelabur tengok ialah dia ni betul ke ada kepakaran untuk buat apa yang dia kata dia boleh buat. Perkara ketiga pakcik, dia nak tengok Mamat ni kalaupun dia jujur, kalaupun dia ada kepakaran, dia ni jenis hangat-hangat tai ayam ke dia. Mula kata nak buat kilang di Tanjung Malim sekian-sekian, perlukan duit sekian-sekian, bawa teknologi sekian-sekian, tapi tak sampai 5-6 bulan. Kalau tengok rekod dia sebelum itu, dah dapat duit, dia bosan, cuci tangan, dia cabut lagi. Ini perkara asas. Sebelum pun dia tengok wang kau berapa, unjuran kewangan kau berapa, pasaran kau macam mana. Jadi kalau pakcik-makcik fikir, Malaysia ni bergantung kepada wang asing sebab negara kita kecil. Tak cukup duit. Yang ada kerajaan ada ni kerja dia meminjam je. Kita belum sampai ke peringkat yang modal dalam negara kita ini cukup untuk mendanakan perniagaan, syarikat, ekonomi kita untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang kita nak untuk anak-anak kita. Tak sampai peringkat itu lagi. Jadi kita bergantung banyak kepada wang asing masuk. Bukan kita sajalah. Singapura pun macam itu, Indonesia pun macam itu, Vietnam pun macam itu. Hampir sama di semua negara-negara yang belum jadi negara kaya. Macam itulah, sebelum jadi kaya, kita kena bergantung kepada modal orang. Jadi kalau pakcik, makcik, adik kakak, jadi pelabur, datang kat Malaysia, dia perhati kat Malaysia, dia tengok parti yang paling besar, 2-3 tahun, tak ada satu idea pun untuk membangunkan negara. Tak ada. Tak ada cara baru, tak ada kreativiti, tak ada jalan lain. Dia ratip, Cina, India, kita Melayu, Cina, India, kita Melayu. Agak-agaknya lah. Pelabur rasa macam mana? Pelabur kata, baik aku pergi ke Indonesia. Nampak Indonesia lagi bagus. Baik aku pergi kat Vietnam. Paling kurang dia boleh buat kerja. Kemudian jumpa pula menteri, jumpa Najib dulu. Najib dok pumpang. Tengah Najib pumpang tu Najib beritahu dia ada penasihat paling hebat, cantik, semua dia tahu memang paling cerdik dalam dunia. Kemudian Najib panggil Rosmah masuk. Ini penasihat saya. Agak-agaknya lah pelabur rasa macam mana. Pelabur tengok Najib, pelabur tahu Najib ini kerja dia makan duit rakyat. Sekarang lagi lah, dah masuk dalam penjara pun. Agak-agaknya, apa perasaan pelabur? Pelabur juga tahu, parti UMNO ni dia nampak kuat dan ada peluang untuk menang jadi kerajaan. Tapi, dah terbukti dia curi duit. Rakyat tanggung 50 bilion untuk 50 tahun. Dia tak mengaku sampai ke sekarang. Agak-agak, apa pelabur buat? Itu yang berlaku sekarang sehari-hari. Sebab itu bila kita tanya kerajaan, tanya Menteri Kewangan, dia tak boleh jawab kenapa mata wang jatuh mendadak. Dia hanya boleh jawab, itu tidak membimbangkan. Dulu ingat saya mula-mula balik ke politik bulan 3. Bagi mereka yang mengikuti, antara perkara pertama saya sebut ialah pasal Sri Lanka.
Saya kata Sri Lanka ni tak lama lagi ni bankrupt ni. Tengok keadaannya, mata wang dia jatuh, pergantungan dia kepada hanya satu sumber iaitu pelancongan. Dia tak ada cara lain untuk dapat kewangan dan juga bergantung kepada pinjaman negara-negara luar. Saya kata tak lama lagi ni akan bankrupt ni. Masa itu, tahu tak apa kerajaan Sri Lanka kata? Kita tak ada masalah. Ini perkara biasa. Mata wang jatuh ini berlaku kepada semua. Tak sampai 3 bulan, Baji. Kerajaan jatuh, rakyat ambil alih, mengempuh masuk dalam istana presiden. Presiden kena lari ikut bot tentera, lari ke negara lain, naik kapal terbang pergi Singapura, takut kat rakyat. Jadi kita dah tengok, bila keadaan makin teruk, petanda macam gaji rakyat, harga barang meningkat teruk, pengangguran di kalangan anak muda yang terpaksa buat kerja lain selain daripada dia latih. Kalau pakcik-pakcik tengok, UMNO ni duk ulang ni. Datuk Seri Ismail Sabri adalah Perdana Menteri yang paling baik kerana pengangguran di bawah pentadbirannya adalah paling rendah, iaitu 3.8%. Dia sebutlah, ratiklah sampai macam mana. Yang muda-muda ni akan tertawakan kat dia. Sebab apa? Mengikut perangkaan kerajaan, kalau contohnya anak pakcik keluar universiti, ada kelulusan master, tapi dia tak dapat kerja, dia kerja sambilan, jual nasi lemak depan rumah ataupun kerja dekat stesen Petronas. Dia tak dikira menganggur tau. Dia dikira bekerja. Sebab itu kadar pengangguran rendah. Orang cerdik ke orang macam mana pun, asalkan ada kerja, walaupun gaji tu tak setimpal, walaupun dia kena hidup merempat, kalau ikut kerajaan, tak apa. Kamu dah ada kerja. Orang lain tak ada kerja. Sebab itu UMNO ni dia duduk dalam kepompong dia. Dia duduk kata, kadar pengangguran baik, 3.8, terendah dalam sejarah. Saudara-saudari, kita sekarang ni negara yang dah sepatutnya ke depan. Dia bukan soal orang ada kerja semata-mata. Dia mestilah kerja itu sepadan dengan kecerdikan dan juga latihan dan pendidikan yang kita beri. Sebab kita juga bayar budak-budak ni pergi universiti, subsidi universiti. Kita melabur dalam masa depan dia supaya dia boleh kerja yang meningkatkan ekonomi kita untung. Susah payah kita bayar universiti, kita bagi subsidi, kita bayar sekolah, keluar-keluar, dia buat kerja yang tak perlu dia pergi universiti. Tak kebodoh namanya. Itu tanggungjawab kerajaan. Sebab itu bila pelabur tengok satu persatu ini, akhirnya pelabur kata, tak apalah, terima kasih. Aku dah tengok Sri Lanka, Malaysia ni pun kalau macam ini, letak duit aku hangus, kalau dia tak sakau pun tak berkembang. Mereka hidup kaya raya, saudara-saudari, menteri-menteri. Teruk macam mana pun, mati terus. Menteri mana yang hebatnya? Sebut nama menteri tu mati. Kita ada jemaah menteri yang paling besar dekat rantau ini. Rakyat 30 juta je, menteri 80. Gila. Saya pun dah lupa lah jabatan-jabatan yang ada, kementerian-kementerian, banyak sangat. Dia tak terkesan. Hidup susah macam mana pun orang dekat Sungai ni, dia langsung tak terkesan. Dia akan tetap dapat 70,000 dia, 100,000 ringgit sebulan dia, 150,000 ringgit sebulan dia. Dia tak ada masalah. Masalahnya ialah rakyat. Dan masalah itu datang bertimpa. Satu masalah ialah apabila keadaan harian ini tak berubah. Harga barang tak diperbetulkan, tidak ada cara untuk kita letakkan balik mekanisme dan kaedah untuk kita pastikan gaji setimpal dengan kenaikan harga barang. Wang yang diperuntukkan akhirnya tiris, tak sampai. Yang sepatutnya beli meriam harga 400 juta, runding terus, pompang-pompang jadi 800 juta. Yang cerdik-cerdik keluar universiti kena jadi Grab driver, hantar makanan. Anak menteri tak cerdik mana pun, umur 20-an dapat kontrak 800 juta. Itu masalah. Yang tanggung semua.
Tapi bila saya tengok belanjawan ini, saya lagi bimbang kerana dia menghasilkan satu budaya yang saya rasa UMNO memang nak tinggalkan ini kepada rakyat kita. Budaya pergantungan dan mengemis daripada rakyat kepada kerajaan, seolah-olah kerajaan tu duk bagi duit kat dia. Dia sama macam saya tengok benda yang Najib mulakan dan tinggalkan dan wariskan kepada kerajaan sekarang. Najib dulu antara perkara paling sial lah dia pernah buat, selain daripada YMDB saja. Kalau pakcik-makcik ingat dulu-dulu 2013-2014 saya marah sangat, dia pasal Felda dulu. Sebelum masuk PRU 2013, ini kepala otak Najib. Walaupun orang kata Najib dah dalam penjara semua, dia punya sisa peninggalan tu kita tanggung sampai cucu cicit 4-5 keturunan. Jadi kita kena ingat, pengajaran tu kita kena ingat. Najib dulu ingat tak nak masuk 2013 PRU dulu, lebih kurang 10 tahun lepas, dia takut UMNO kalah. Jadi dia rasa dia kena gula-gulakan peneroka Felda. Ingat tak dia buat macam mana? Dia bagi duit tunai kepada peneroka Felda. Ada yang dapat 10,000 satu keluarga, ada yang dapat 15,000. Allah, orang suka sangatlah kat dia ni sampai cium-cium Najib dengan Rosmah masa tu. Saya duk kira-kira, masa tu saya tak dapat lagi lah gambaran penuh penyata kewangan tak keluar. Saya duk kira-kira, kau pergi ambil duit mana ni sampai 3-4 bilion ni? Sebab penyata kewangan kerajaan tu kena bentang dekat parlimen. Kita tahu berapa banyak duit kau ada, berapa banyak kau kena bayar. Ni tak ada masuk mana-mana ni. Mana kau ambil 4 bilion ni untuk kau tabur duit sampai 10-15 ribu satu harga. Ni kalau kawan-kawan yang dekat Slim Felda dulu ni yang dapat 10-15 ribu. Tak sampai setahun, penyata kewangan Felda dan Global Ventures lah, FGV. Ingat FGV tu? Kepala otak dia ambil tanah Felda, dia gadaikan kepada FGV. Kemudian FGV ni, dia pergi ke pasaran saham, jual saham, supaya orang luar semua, saya satu dunia ni, tiba-tiba ada hak kepada tanah Felda. Duit yang dia dapat tu lah, 7-8 bilion, 4 bilion, dia ambil, dia agihkan kepada peneroka Felda. Peneroka Felda tak tahu, sebenarnya, dia dah gadai tanah-tanah Felda semua ni kepada luar. Sekarang ni kita merana lah. Sekarang ni perkara tu tak selesai-selesai lagi. Pasal harga saham FGV jatuh mengudum. Felda kewangan jatuh mengudum semua. Sampai sekarang dah 10 tahun tak selesai, saudara-saudari. Budaya itu yang Najib mulakan, budaya itu jugalah yang UMNO, walaupun menteri dia ni konon cerdik, CEO bank semua, dia mulakan yang sama juga. Ambil duit, pinjam, tak payah selesaikan masalah-masalah utama. Macam saya sebut tadi, masalah dasar, masalah struktur, masalah pelabur, minat, masalah rasuah. Dia tak minat semua ni. Asalkan pinjam duit ni, tak apa. Sebab yang tanggung bukan dia. Bila pinjam duit, kerajaan pinjam duit, siapa tanggung? Pakcik-makcik tanggung. Dia tak ada masalah. Dia dah dapat gaji dia dapat imbuhan dia, habis dia balik dia cuti lah. Yang tanggung pakcik-makcik sampai kiamat tanggung. Duit itu dia tabur untuk mewujudkan budaya. Mari saja bajet tiap-tiap tahun supaya orang tadah ni. Okey, apa agaknya kerajaan yang baik ni nak bagi kepada kita? Apa aku dapat? Masalah utamanya ialah kalau itu berterusan, kita memang tak ada duit dah nak bagi. Kemudian yang dia bagi itu tak menyelesaikan masalah. Contohnya, ni dalam bajet semalam, dia umum contohnya ada potongan cukai untuk keluarga yang berpendapatan 50,000 ke 100,000 ringgit setahun. Orang Sungkai tak banyak kot pendapatan 100,000 ringgit setahun. Kecuali toke-toke kelapa sawit. Ada tak? Toke kelapa sawit tak filekan cukai pendapatan ke apa? Jadi dia kata, akan ada potongan cukai menjimatkan 1,000 ringgit setahun. Bunyi hebat lah. Kerajaan bagi 1,000 ringgit setahun ni. Dia tak sebut
yang dia potong cukai, ambil duit rakyat tu bagi RM1,000 setahun, yang itu tak cukup untuk membayar kenaikan-kenaikan lain akibat juga kegagalan dia menguruskan ekonomi. Contohnya, kadar faedah naik. Kadar faedah kita makin naik sebab ringgit makin jatuh. Bila ringgit makin jatuh, untuk mempertahankan nilai ringgit supaya orang tak jual ringgit ni, dia kena naikkan interest rate. Bila naik interest rate, orang kena bayar pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman perniagaan, semua pinjaman semua naik. Jadi, konon dia bagi RM1,000, kalau tiap-tiap bulan kita kena bayar lebih untuk pinjaman perumahan kita RM150 sebulan, setahun, dah lebih kurang RM1,500, RM1,800. Akhirnya campur tolak, masih lagi keluar duit kita. Tapi budaya yang ditinggalkan itu ialah budaya yang menggula-gulakan supaya rakyat tak beri perhatian terhadap kegagalan kerajaan menyelesaikan masalah. Jadi saya nak tutup dah pukul 12 ni macam ni. Saudara-saudari, rakyat Malaysia ni fikir macam ini. Kita ni dah ada penyakit kencing manis. Kita ada pilihan. Kita nak pergi dengar Tok Bomoh berubat, bolehlah, silalah. Bunyi sedap lah. Ataupun kita nak pandai-pandai nak beli ubat dekat Shopee yang tak apa-apa kena scam dengan orang nak makan. Makan ubat ini nanti sembuh kencing manis. Akhirnya kalau tak berubat dengan betul, keadaan itu makin teruk. Saudara-saudari kena pergi jumpa doktor juga. Akhirnya semua tu tak jadi. Kena tipu semua tu, akhirnya kena pergi jumpa doktor juga. Cuma bila pergi jumpa doktor, sebaiknya pergilah sebelum terlambat, awal-awal. Kalau masa pergi jumpa doktor, keadaan dah teruk, doktor akan cakap, padan muka engkau sekarang baru datang, aku tak ada pilihan, aku kena potong kaki. Itu kalau dan potong kaki. Kalau pergi yang makin parah, doktor kata kaki pun kena potong, buah pinggang pun kena buang. Itu sebenarnya keadaan kita. Dan yang paling penting begini. Kita pada umur kita, saya 45 nak masuk 46, saya tak tahu orang lain. Saya 45, 46 ni kira dah, yalah sebenarnya 10 tahun lagi sebelum bersara. Tak lama dah. Saya sebenarnya pada umur saya sekarang, saya dah bersiapkan diri untuk bersara. 10 tahun tu tak lama, sekejap je 10 tahun. Saya dah masuk ke alam persaraan. Kita dah lepas masa kita. Apa yang kita dah merasa, kita dah merasa. Apa yang kita dah terlepas, kita dah terlepas. Yang lagi penting ialah yang anak kita yang muda-muda. Saya tak apalah anak seorang. Yang lain yang anak 7, anak 5, anak 6. Kita kena ubah keadaan sejak 2-3 dekad yang lalu, yang mana ibu bapa kita hidup lebih senang daripada kita. Mak ayah saya tak mengaji tau, dah jam 6 tau. Tapi dia kerja sendiri, buat bisnes daripada awal. Umur sekarang 70 lebih, harta dia, rumah dia, tanah dia, duit dia dalam bank lagi banyak daripada adik-beradik saya yang lain yang semua keluar universiti, kerja engineer. Sebab dulu masa lain. Kalau kita tak ubah yang itu, maka soal parti semua tu satu hal. Kita tanggungjawab kita kepada anak-anak cucu kita itu adalah sesuatu yang nanti kita tengok kita akan terkilan. Jadi sebab itu saya mintalah kalau dia bubarlah. Kalau tak bubar, yang datang dengar ni, kalau bubar pun datang dengar, balik beritahu. Dia bukan soal parti, soal Melayu, Cina, India. UMNO akan terus cakap, kalau undi pakatan ni, habislah orang Melayu ni, semua Cina semua ni, belakang ni. Negara kita Cina, India ambil alih. Saya budak Melayu daripada negeri paling Melayu sekali, Terengganu. Saya daripada kecil pergi sekolah dekat Perak, dekat Kuala Kangsar. Kemudian belajar dekat sekolah Mat Saleh, Universiti Mat Saleh, kerja dengan Mat Saleh. Kalau yang salah itu Anwar, saya tegur terbuka. Pakcik Masyik tahu. Kalau salah itu Guan Eng pun, aku cakap. Melayu ke, Cina ke, India ke, Mahathir ke, Najib ke, Rosmah ke.
Kami generasi baru ni tak makan saman, saudara-saudari. Sebab kita dibesarkan dalam keadaan yang lain. Yang Melayu takut sangat tu, kalau undi Pakatan Harapan, saya ada, Izzah ada, kami yang generasi Melayu baru ni ada yang langsung tak makan saman, tak takut ke orang ni. Penjara pun kami tak takut. Yang korang takut sangat tu sebab apa? Apa nak takut? Sebab itu saya kata kali ini nak masuk pilihan raya, akhir sekali UMNO PAS bersatu akan ratib China India, China India, China India, China India. Kalau pengundi Melayu termakan perkara itu, jahanam cucu cicit kita. Sebab kalau perkara yang ada jaya ini berterusan, bila sampai ke satu peringkat yang rakyat dah sedar bahawa mainan ratib Cina Melayu perkauman ni sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Punca kita bukan soal Cina Melayu India. Punca kita menteri bodoh. Punca kita menteri tak amanah, makan duit. Rasuah. Orang suruh buat kerja, dia pergi buat benda lain. Kemudian kita tak hukum dia, kita tak letakkan orang yang ahli pada tempat dia. Akan ada satu masa rakyat akan sedar. Tapi bila dia sedar itu, harapan kita dia tidaklah terlambat dan kita masih lagi boleh perbaiki keadaan. Sebab itu tanggungjawab kita kepada anak cucu cicit kita. Jadi saya dah terlajak lebih kurang 5 minit, tu paling jauh lah. Tadi saya tipu je kata 12.30 kan. Saya pun nak balik juga, esok ada program. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bersiap sedia untuk pilihan raya. Kalau dia bubar, dia bubar. Kalau dia bubar, kita kena bersiap sedia dua benda. Bersiap sedia untuk buat perubahan. Bersiap sedia juga untuk bantu kawan-kawan kita yang akan jadi mangsa banjir. Kalau dia tak bubar, kita teruskan penerangan, maklumkan, bawa arus perubahan itu yang sedang berlaku. InsyaAllah saya yakin Zaid Hamidi akan menyesal dengan keputusan dia sekarang ini yang begitu bongkak dan yakin boleh menang dalam pilihan raya. Sebab saya tak nampak tanda-tanda itu. Yang saya nampak ialah keadaannya sekarang ini cukup sengit antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Kalau kena cara, perubahan itu terus berlaku sedikit demi sedikit tiap-tiap hari. Kalau kena cara, selain daripada Pakatan Harapan akan jadi blok paling besar dalam parlimen dalam pilihan raya ini, kalau kena cara, Pakatan Harapan jugalah yang akan dijemput untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas pilihan raya ini. Jadi, terima kasih. Minta maaf terlanjur. Saya ucapkan sese. Terima kasih. Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.